Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam siaran Garasi TV. Terima kasih tuan-tuan. Kerana macam mana yang poster saya naikkan semalam awal pagi. Kita akan ada Syaril Kadir di set hari ini. Alhamdulillah Syaril sampai hari ini. Walaupun dia agak sibuk menghadiri beberapa majlis. YB ni tuan-tuan dia memang sibuk. Saya tunggu angka bagi nombor sebab kita tak akan banyak bertele je. Saya akan minta Syaril terus cerita je. Saya takut saudara Mi sebab soalan pertama akan terus soalan hot je. Saya takut saudara Mi share dulu. Nanti bila ada angka kita akan pergi. Walaupun saya tanya ada soalan yang ingat mengenai Syaril. Syaril, satu saya terkejut ni. Semalam saya jalan-jalan Syaril. Saya nampak Kuala Lumpur pada malam semalam. Saya rasa sekarang ni perintah berkurung 12 dengan 6 pagi dah kira tak ada lah. Sebab kedai buka. Sebab semalam saya nampak begitu banyak sekali anak-anak muda merayau di jalan lah Syarif. Saya semalam pusing untuk buat gelandangan tu. Apa sebenarnya berlaku dengan orang mula komplain kata tak berbaloi kita melalui PKP ni dengan angka makin meningkat dan sekarang Bazar Ramadan dengan tempat pesta-pesta mak ayah pergi cari ayam, kepak-kepak ayam madu. Malam pula mak motor berseripah jalan Tun Razak macam dah tak ada apa-apa. Apa komen Syaril sebelum kita pergi pada soalan heavy-heavy ni? Saya letak saya public macam orang lain juga. Saya sejak PKP dulu, kita lepas pukul 12 ni kita memang tak nak keluar, tak nak dilihat keluar. Sebab apa? Yalah kita tak maulah nanti kita didenda ke, ditangkap ke apa ke. Sejak pengumuman yang kata dah boleh makan, kedai mamak tu dah boleh, atau mana-mana kedai lah, kedai makan boleh dibuka sehingga pukul 6 pagi. Saya nampak benda dah jadi lain pula dah. Saya nampak benda tu seolah-olah dia memberi signal pada public, mengatakan okay, you all berada kat luar, boleh pergi mana-mana sampai pukul 6 pagi. So saya tak tahu sama adakah orang confused ataupun ambil kesempatan daripada tu. Mungkin bagi kerajaan 12 hingga 6 pagi itu memudahkan siapa yang nak bersahur dan sebagainya. Tapi saya tak rasa kerajaan membenarkan kita berkeliaran di luar sampai pukul 6 pagi. Itu yang dipercaya atau difahami oleh rakyat. Maknanya pukul 6 pagi kedai makan boleh tutup. So kita boleh work around lah. Kita boleh ni. Saya rasa kerajaan perlu lebih detail pasal benda tu. Sebab nampaknya arahan tu dah difahami sebagai membolehkan kita semua merayau di luar sehingga pukul 6 pagi. Tiada darurat. Tiada darurat. So 1 pagi itu darurat. Darurat. Lagi tu saya tanya lah di pandangan dia wartawan lama kan. Kita dah nampak angka naik balik. Saya jangka pada minggu depan Syaril kita akan lalu angka 3,000. Ini mau tak mau kita kena terima berdasarkan satu adalah walaupun saya tak menyalahkan kluster pasar malam apa semua pun. Sebab data menunjukkan bahawa jangkitan meningkat adalah kluster pekerjaan. Di mana apabila ruang pejabat kembali beroperasi 100%, orang berada dalam interaksi pejabat 100% dan di pejabat tak boleh selalunya orang mengamalkan penjarakan sosial 1 meter tu. Jadi menjadikan salah satu daripada yang disebut paling ramai sekarang ni adalah kluster pekerjaan. Katalah kita capai 3,000 minggu depan ni. Sebagai wartawan apa yang kita nak buat kalau kita dah capai 3,000 nak raya nanti dah jadi 3,500. Yang pasti Tan Sri Muhyiddin dah mengumumkan bahawa tidak mungkin akan ada sekatan seperti mana yang dulu. Cuma yang mungkin ada adalah mengetatkan here and there lah. Tapi untuk balik semula seperti dulu di mana kita tak boleh, itu takkan ada lagi. Takkan ada. Which is okay, memang mungkin betul kerana apa yang PKP dulu ni membuatkan memang ekonomi lumpuh. Cuma apabila jumlahnya yang bertambah ni, kita expect memang betul lah there's no way lah untuk ada rentas negeri untuk balik raya, maknanya tiada lah sama sekali. Kalau beginilah trend dia, kita tak nampak kat mana yang kita boleh squeeze ataupun kerajaan akan buat keputusan untuk membenarkan rentas negeri. Okay? Di Kuala Lumpur sendiri, dia memang menghadapi masalah besar mana. Kerana kita ni sempadan Selangor, sempadan KL dengan Ipoh, dengan Perak, sorry. Jadi kalau nak buat tu,
kalau tutup kat sini ada ruang buka dia, ada jalan lorong tikus dia dan sebagainya apa semua kan. Cuma saya sebagai rakyat juga saya mengharapkan kalau betul kita nak ketat supaya tidak ada pertambahan jumlah mereka yang jadi COVID, buat dengan betul dalam erti kata yang sebetul-betulnya. Contohnya paling mudah macam kita sebut tadi, kata kita tak boleh keluar tapi nampaknya 12 hingga pukul 6 ramai saja orang kat luar. So ini bukan saja menyusahkan rakyat kerana pertambahan kes, tapi juga menyusahkan penguat kuasa. Seperti polis. Banyak grey area kat situ. Kalau kita sembang dengan seorang anggota, kadang-kadang kita boleh nampak mereka sendiri seolah confused arahan ini. Maksudnya dari segi perasaan polis ni pun tak begitu. Ya. Maknanya mereka sendiri menghadapi masalah sebab banyak grey area kat sini. Ada yang kata ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi kalau dia dalam bidang penguat kuasa sendiri pun berada dalam keadaan yang kelabu begitu, apatah lagi kita sebagai masyarakat. So maknanya mungkin betul tak perlu buat PKP yang seperti dulu, tetapi kalau betul ada syarat-syarat dia, ini syarat dia A, B, C, D, pastikan ia betul-betul bukan saja difahami oleh kita sebagai rakyat, tetapi juga orang yang menguatkuasakan undang-undang itu sendiri. Kalau orang yang menguatkuasa undang-undang itu sendiri berada dalam keadaan grey area, apatah lagi kita mana. Betul. Semalam saya di Jalan Tun Razak, saya beritahu kepada saudara, begitu banyak motosikal, beratus anak-anak remaja menunggang motosikal, dan saya rasa kesian lah, because barangkali strength anggota polis yang bertugas malam tak cukup sebab sibuk. Jadi satu kereta polis terpaksa meronda dengan membuka siren dia saja untuk memberi gambaran kepada anak muda bahawa polis berada di situ. Tapi kalau ditahan, nak disaman macam mana anak muda tu kalau dia mengatakan sahur bang, sahur bang, sahur bang. Sebab dalam mata kasar saya tak nampak dia bersahur. Saya nampak memang mereka merempit lah, dan istilah yang mudah tu pasal terlampau ramai sampai jadi pesta Jalan Tun Razak semalam. Dan pada waktu yang sama saya berasa anggota polis tidak mempunyai kekuatan untuk membuat roadblock, kerana tahulah dengan keadaan anggota semua bertugas cek segala surat segala itu, saya tak mungkin nak pergi operasi pula mak rempit ni. Tapi itu apa kata Syaril bahawa elok disemak semula, kerana 12 hingga 6 pagi ni hendak memudahkan orang mendapat sahur, tapi sebenarnya dia menjadi penyelewengan dan salah guna waktu oleh mereka yang nak berpoya-poya. Dan mungkin juga yang tak faham. Yang tak faham. Okey. Maknanya apa? Oh, boleh lah ni. Kalau boleh makan kat luar, mana kita boleh lah. Okey. Kita dah ada 700 angka tontonan pantas tu. Jadi 800 kita akan terus daripada soalan. Syaril Kadir adalah wartawan. Saya tahu dia selain daripada run news, dia juga run Malaysia Gazette. Berarti dia masih berada dalam profil, menyunting, mengurus dan juga memastikan pendirian portal Malaysia Gazette tu relevan, berintegriti dan juga memberikan maklumat yang tepat. Ray, saya nak tanya satu soalan. Serius ni. Oh, serius. Benarkah pentadbiran Polis Diraja Malaysia sekarang berada dalam keadaan pecah belah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bincang tentang apa yang berlaku lately ni. Bukan rahsia lagi, seperti saya rasa Abang Nal pun pernah ulas benda ni. Bukan rahsia lagi bahawa Ketua Polis Negara merasakan terdapat campur tangan menteri, terutama dalam terbaru kes pertukaran pegawai-pegawai kanan PDRM. Dan to be fair, Menteri Dalam Negeri pun telah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau tidak bercampur tangan. Tetapi bagi beliau, sebarang pertukaran itu harus dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Polis itu yang beliau pengurusikan. Tetapi it's a consensus, mengikut kata Menteri Dalam Negeri lah. It's a consensus. Dan keputusan itu mungkin ada khilaf here and there. Tetapi nampaknya dengan bermulanya tugas beberapa ketua polis negeri yang baru, ketua-ketua jabatan yang baru, 2-3 hari lepas, nampaknya kemelut ini sudah settle. At least di peringkat sekarang. Okey, maksudnya yang jawatan penting semua dah dibuat pertukaran. Contoh ketua
Polis Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan ni ketua Polis Kuala Lumpur ni. KPKL. Karena katanya masih lagi dah sebulan lebih tidak bertukar tangan. Tetapi nampaknya ketua Polis Kuala Lumpur yang baru, Datuk Azmi Abu Kasim, telah pun memulakan tugas rasminya sebagai ketua polis. Beliau pun telah pun pergi membuat lawatan ke beberapa formasi seperti di bahagian trafik Kuala Lumpur, bahagian pengurusan. Maknanya dia dah memulakan tugasnya. Kalau di Selangor pula kita tengok Ketua Siasatan Jenayah yang baru iaitu SSC Izani, Ni Izani telah pun secara rasmi memulakan tugasnya sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri yang baru. Dalam erti kata lain, dan kalau saya izinkan sepetik pula kenyataan Tan Sri Hamid Bado dalam berita harian beberapa hari lepas, beliau mengesahkan bahawa semuanya sudah kembali normal dan berjalan lancar. Alhamdulillah. Maknanya apa yang diplan ataupun apa yang diumumkan tu telah pun berjalan seperti mana yang dikatakan tergendala hampir sebulan yang lalu. Baik, persoalannya, adakah dengan ini menunjukkan bahawa semua dah kembali normal? Itu persoalannya yang sebenar. Saya kadang-kadang tersenyum sendiri apabila saya nampak netizen kat luar dah mula membuat pelbagai spekulasi mana. Contohnya semalam ada satu majlis di Bukit Aman. Menteri Dalam Negeri datang untuk bagi sijil apa semua, tapi ketua polis negara tak ada dalam function tu. Okey. Yang ada hanya timbalan dia. Saya nampak kat situ pun orang dah mula Spin macam-macam. macam-macam. Nampak tak? Tengok KPN tak ada pun. Berkelayan tu. Tak habis lagi ni. Jadi itu kadang-kadang tu saya nak ketawa juga melihat ni. Tapi saya percaya things are getting okay. Tetapi mungkin ada lagi yang mungkin belum selesai. Tapi kita di orang luar ni, padahal kita hanya mampu tengok, kita hanya mampu melihat, dan kita harap supaya apa yang dimaksudkan oleh Tan Sri Hamid Bado dalam berita harian yang mengatakan bahawa semuanya kembali normal is really berjalan lancar, normal seperti yang diperkatakan. Supaya tidak hanya normal dari segi pertukaran tetapi yang lain tak normal, itu tak normal, itu tak normal. Dan saya lihat bekas-bekas pegawai kanan polis pun nampaknya masih lagi memperkatakan perkara yang sebegitu. Maknanya kalau bekas-bekas pegawai kanan polis pun masih mempersoalkan tentang campur tangan MDN, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, maknanya mereka pun mungkin pernah melalui pengalaman itu. Jadi bila mereka melihat sahabat mereka iaitu Tan Sri Hamid pun mengalami benda yang sama, jadi mereka rasa marah. Kerana, ingatkan benda ni dah habis, ada lagi zaman-zaman ni kan. Jadi kita berharaplah apabila semua pertukaran tu hampir 71 pegawai kanan polis itu dah mula kembali ke tempat mereka seperti mana yang dirancangkan, yang diumumkan. Kita harapan besar masyarakat adalah semua titik bengik yang berlaku tu telah selesai. Harapan kita. Ya. Kita tak mahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat ketika perkhidmatan Tan Sri Musa Hassan. Itu satu meninggalkan titik hitam. Satu kes klasik di mana Tan Sri Musa Hassan bergeser pandangan dengan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein. Yang menjadikan pada waktu itu orang ramai wartawan pun mengatakan bahawa memang tangan menteri sangat berkuasa dalam mencampuri urusan polis. Kita punya perception pada waktu itu. Dan kes sampai sekarang tuan-tuan, sejarah tak dapat menulisnya dengan jelas. Kecuali sejarah mengatakan bahawa Tan Sri Musa Hassan meletakkan jawatan ataupun tidak disambung kontrak dia kerana dia bukanlah ketua polis yang boleh dikawal oleh Menteri Dalam Negeri. Ini terbuka, saya cakap, bukan rahsia pun. Itulah yang kami wartawan akan bawa sampai mati pun dalam ingatan bahawa Tan Sri Musa Hassan hilang jawatan kerana dia tidak disukai oleh Menteri Dalam Negeri. Saya nak tanya siapa ketua polis Kuala Lumpur? Latar dia kalau cari kenal KPKL ni Datuk Azmi Abu Kasim. Datuk Azmi Abu Kasim. Baik, antara yang menjadi tumpuan adalah jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur yang lebih sebulan tergantung ni. Kan Okey, akhirnya dah disahkan bahawa Datuk Azmi Abu Kasim pun telah menjalankan tugasnya. Walaupun kita tak nampak terang menyerah tugas ni, dia berbeza. Selalu ada juga di dalam Facebook rasmi Polis Kuala Lumpur, tapi kali ini tak ada. Tapi tak mengapa kan. Cuma apa yang saya boleh katakan, pemilihan Datuk Azmi
adalah satu pilihan yang sangat tepat, Bang Nan. Oh ya. Kerana Datuk Azmi dikenali sebagai seorang pegawai yang no nonsense, yang garang, yang tegas. Kalau tengok muka dia, kami wartawan pun payah nak cari gambar dia senyum. Until to that extent. Sebab dia memang tegas. Dan saya sendiri secara peribadi, saya pernah menulis, saya mengenali Datuk Azmi ini sebelum kira-kira 21 tahun lepas. Ketika itu beliau masih berpangkat ASP atau DSP. Beliau adalah ADC kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai. Okey. Kemudian dia naiklah ke sana ke sini dan kemudian seterusnya menjadi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Ketika beliau menjadi Ketua Polis Petaling Jaya ni, Banal, memang terserlahlah kegarangan dia tu. Maknanya dia tidak bertolak ansur dengan pegawai dan anggota dia, terutama dalam kes-kes tata tertib dan juga rasuah. Adalah satu pemandangan normal. Kalau kita pergi ke IPD Petaling Jaya ketika itu, nampak anggota dia kena hukuman, dia panggil double kawat. Ni saya rasa anggota warga polis tahulah itu apa double kawat tu. Saya rasa saya pun tak apa nak faham, tapi lebih kurang macam istilah tata tertib. Tindakan tata tertib. Ya, kita boleh lihat bagaimana anggota dia kena kawat di keliling balai, lebih kurang macam itulah istilah dia. Makna kata Datuk Azmi bukanlah seorang yang mudah untuk diperkotak-katikkan. Ini memang jelas. Kalau kita tanya warga IPD PJ pun, ya, mereka akui ini antara pegawai ketua polis daerah yang sangat tegas. Tapi pada masa yang sama, Datuk Azmi ini juga dikenali sebagai orang yang prihatin dengan kebajikan anggota dia. Maknanya dalam ketegasan dia itu, dia faham kebajikan anggota adalah sangat penting. Jadi pemilihan Datuk Azmi yang juga merupakan bekas pegawai narkotik, bekas pengarah perjawatan apa semua, memang cantik kerana di samping operasional, pengalaman operasionalnya, dia juga mempunyai pengalaman dari segi pengurusan manusia. Dia bukanlah all along the way operasi saja atau all along the way pengurusan saja. Tapi Datuk Azmi ni kelebihan, dia ada pengalaman dari segi operasional dan pada masa yang sama dia ada pengalaman dari segi penjawatan pengurusan organisasi. So memang cantik apabila beliau berada di IPK Kuala Lumpur. Cuma saya kata terus terang, kalau mana-mana pegawai ataupun anggota yang hengki-pengki, bakal berhadapan masalah lah dengan Datuk Azmi ni. Tapi kalau yang jenis betul ikut peraturan dan sebagainya, saya percaya mereka akan suka Ketua Polis yang baru ini. Okey, ada sehari dua ni saya. Ya. Kita digemparkan lah. Banyak. Saya tengok di Telegram sangat besar perbincangan mengenai anggota senarai nama. Katel polis yang dikata katel D7. Naiklah juga wajah-wajah anggota polis yang saya kenal pun. Jadi kita pun terkejut. Yes. Kerana inilah pertama kali dalam sejarah Malaysia, Syarif. Orang ramai menerima maklumat kerahsiaan polis dan kemudian memperjingkang dan membincangkan secara terbuka, maki hamun. Betul. Orang ni sekarang ni telah didapati bersalah tau di mahkamah sosial. Di mahkamah media sosial, nama-nama ni habis. Membabitkan nama-nama artis habis. Saya tak tahu macam mana operasi pembersihan ni boleh dibuat kerana fitnah. Saya anggap fitnah lah kerana ini adalah bukan medium untuk mengadili anggota polis kerana tiada tindakan. Sebenarnya apa di sebalik cerita ni, Ray? Tak pernah berlaku dalam sejarah ni. Benda ni kritikan terbuka, dakwaan terbuka ni saya nampak makin hebat akhir-akhir ni apabila pendedahan oleh Ketua Polis Negara tentang adanya kartel dalam PDRM, pendedahan Ketua Polis Johor tentang adanya musuh dalam selimut yang menggagalkan operasi mereka dalam memburu Niki Lau dan sebagainya. Saya nampak benda ini juga menjadi digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi masalah. Di saat kita meraihkan keterbukaan pegawai-pegawai kanan polis tentang penyelewengan yang berlaku dalam pasukan, tetapi kita merasa sedikit kesal kerana tindakan pendedahan ini telah digunakan oleh segelintir pihak yang berkepentingan
untuk matlamat mereka yang kita pun tak tahu apa dia. Ya. Contoh yang terbaru kalau kita lihat pendedahan tentang kartel D7. Disebut 3 atau 4 orang pegawai kanan polis D7. Ya, di Bukit Aman D7 ni, kalau yang belum tahu, yang terlibat dalam penyiasatan gangsterisme, maksiat dan sebagainya. Okey. Jadi disiarkan, diviralkan. Telanjang habis. Yes, ditelanjangi habis. 4 anggota pegawai kanan ini, DSP, ASP, juga dikaitkan dengan artis, nama-nama artis apa semua, dan dibuka balik kononnya kes pembunuhan seorang saja meja di Kedah dulu adalah kaitan dengan grup ni. Ini membuatkan orang cukup marah. Orang cukup marah dan orang merasakan bahawa mereka ini harus dipenjara, sampai ke peringkat harus dibunuh pun, disingkirkan pun. Ini yang kita risau sebab mereka yang dituduh ini tidak berpeluang untuk membela diri mereka. Ini mahkamah makin media sosial. Yes, sama ada mereka terlibat ataupun terlibat sikit-sikit ataupun terlibat 100%, itu satu hal. Tetapi menuduh mereka tanpa memberi peluang untuk mereka defend diri mereka pun satu masalah juga, benar. Betul. Dan terbukti hari ini saya difahamkan seorang bekas pegawai polis berpangkat inspektor telah ditahan di Kedah, di Alustar Kedah, dan beberapa rampasan diambil, peranti, handphone, laptop, kerana dipercayai dia adalah lelaki yang bertanggungjawab mereka mendakwa, buat dakwaan seperti menyebarkan berita ni. Menyebarkan berita ini. Okey. Saya difahamkan dia juga seorang bekas anggota polis yang pernah menerima hukuman di atas kesalahan. I'm not sure. Nanti boleh cek nanti lepas ni. Saya sudah keluar pun statement. Maknanya seolah-olah dia hendak membalas dendam di atas tindakan yang dibuat ke atas beliau. Ya. Dan saya difahamkan 3 atau 4 anggota pegawai polis yang disabitkan dengan dakwaan itu telah pun membuat laporan polis lah untuk counter balik tuduhan terhadap mereka. Dan ini yang kita risau. Daripada kita meraihkan keterbukaan pegawai kanan ataupun pucuk pimpinan Bukit Aman untuk mendedahkan bahawa ya betul ada pegawai kami, ada anggota kami terlibat, ya betul. Di situ kita puji. Tetapi pada masa yang sama kita cukup risau dan nampak trend ada yang menggunakan kesempatan itu untuk meng-counter, untuk buat tuduhan-tuduhan yang sangat, orang kata apa, yang tak dapat dibuktikan. Terutama apabila dikaitkan sipolan dan sipolan. Which is satu serangan yang sebenarnya, yalah, bayangkan kalau kita sendiri menjadi antara pegawai yang difitnah itu. Kita pun ada, orang kata apa, ada ibu bapa, ada isteri, ada anak, ada apa, ada. Jadi bayangkan keluarga kita apabila menerima fitnah itu. Jadi sebab itu saya dalam pada saya cukup teruja apabila pucuk pimpinan PDRM akhirnya mendedahkan kebobrokan anggota mereka. Tetapi saya cukup kecewa kerana nampaknya keterbukaan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tuan-tuan, berhati-hati ya, kerana laporan polis telah pun dibuat. Kalau tuan-tuan buat komen, tuan-tuan menyebarkan benda-benda yang mungkin kemudiannya akan dijadikan sebahagian daripada siasatan, kerana 4 orang anggota ni telah pun membuat laporan polis. Tuan-tuan berhati-hati kerana saya tengok ramai tu yang terjun dengan menggunakan akaun Facebook tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan menambah dan menokok tambah komen kerana barang telah jadi barang kes polis hari ini. Berhati-hati saudara buat laporan kerana anda juga mungkin menjadi sebahagian daripada orang yang akan disiasat dalam menyebarkan fitnah sekiranya siasatan dimulakan. Jadi berhati-hati kerana macam saya kata sekarang, baca tapi jangan jump to conclusion, bahawa orang boleh saja mereka apa pun, tetapi dalam hidup kita budayanya biarlah tangkapan dibuat, tuduhan dibuat di mahkamah dan kita mengambil apa yang disebut di mahkamah sebagai bahan yang berintegriti untuk kita buatkan. Jadi saya takut kenyataan saudara kemudian boleh menjadi saudara juga didakwa atas tuduhan menyebarkan fitnah. Okey, Bandar, saya rasa statement dah keluar daripada, izinkan saya baca sedikit. Dalam tempoh 2 minggu ini telah terkesan ini kenyataan rasmi daripada Bukit Aman, baru keluar tadi.
tentang satu artikel yang ditularkan dengan tajuk maklumat kumpulan kartel bahagian ditujuh JSJ Bukit Aman yang terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah dan sebagainya. Ekoran itu satu laporan telah dibuat. Setakat ini 4 laporan polis telah dibuat oleh 4 pegawai yang nama mereka dinyatakan dalam tomahan tersebut. Very clear, maknanya 4 pegawai yang ditulis tadi dah membuat laporan polis. Dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan 233 Akta Komunikasi. Untuk itu, pada 16 April jam 23.24, 11.30 malam, satu serbuan telah dibuat di sebuah rumah di Alostar, Kedah, dan tangkapan terhadap seorang lelaki Melayu yang disyaki terlibat. Suspek yang ditangkap merupakan bekas pegawai polis, betul lah, betul kita bincang tadi. Bekas pegawai polis berpangkat inspektor, berumur 33 tahun yang telah dijatuhkan hukuman pengawasan oleh Lembaga Pencegahan Jenayah di bawah Ops Mualang yang dilaksanakan oleh bahagian D7 di Selangor. Maknanya pegawai ini dah pernah ditangkap. Kerana terlibat. Macam orang jahat lah juga. Jadi dipercayai kerana marah dan tidak puas hati dan dendam terhadap pasukan yang telah mengambil tindakan terhadap beliau, ini yang sehingga suspek ini diberhentikan kerja dan dikenakan pengawasan selama 2 tahun di Alostar, Kedah. Ini yang menyebabkan dia mencipta so-called dakwaan ataupun fitnah tersebut. Ini yang kita risau ni. Ini yang terbaru saudara dapat yang terbaru. Kita dah ada 1,000 lebih. Terima kasih pada mereka yang ada ni. Sorry saya nak cerita tentang satu lagi saya terlupa nak tanya. Apabila Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Pichir enggan menyerahkan senarai nama kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Apa pelik dia kat situ? Saya tak tahu, dalam undang-undang saya rasa Ketua Polis Johor mempunyai bidang kuasanya sendiri untuk membuat pendakwaan, betul tak? Kalau dia memilih untuk membuat pendakwaan bagi kes jenayah, maka dia proceed lah kertas tu kepada AG sebagai kertas jenayah. Manakala JIPS ni macam mana option sekiranya dia inginkan tindakan tata tertib. Sebab saya rasa macam satu lagi salah faham tu. Hingga orang ramai membuat conclusion bahawa JIPS tak boleh dipercayai kerana JIPS dianggap sebagai tempat di mana pihak yang menyiasat selalunya akan memilih bulu. Ataupun sebenarnya teknikal macam mana. Ni pun satu lagi kita kena clearkan kerana polis tak menjelaskan. Saya nampak begini Banal. Nampaknya kemarahan Datuk Ayub itu bukanlah orang kata kemarahan tu menyebabkan dia tak pedulilah jeep apa semua. Tapi dia merasakan bahawa mereka ini dah tak layak dah dituduh bawah tata tertib ni. Tak layak dah dituduh di bawah tata tertib. Ini bukan kes ponteng. Ini dah bukan kes ponteng, tak datang kerja ataupun ambil RM50 apa, ini bukan. Ini bukan dah. Ataupun kasut tak kilat, ini dah bukan dah. Ini dah sangkut dengan jenayah. Seperti yang saya katakan, Datuk Ayub beberapa kali menegaskan bahawa sekiranya siasatan mendapati anggota dan pegawainya terlibat dalam sindiket-sindiket ini, dia akan terus siasat di bawah SOSMA. Dia mungkin bagi dia bahawa tak payah buang masa lagi dah. Kerana mereka ni, kalau betul siasatan itu melibatkan jenayah, gangsterism, rasuah dan sebagainya, ada peruntukan di bawah undang-undang. Kenapa kita nak pergi ke JIPS? Ke JIPS yang sepatutnya hanya kes ponteng, hilang, MIA. Mungkin, saya rasa begitu. Saya rasa ramai orang pun berpendapat yang demikian. Kalau betul bila mereka ini terlibat dalam sindiket gangsterism apa semua, kita charge di open court. Kita ada peruntukan dalam undang-undang, kita ada di bawah kanun keseksaan, kita ada di bawah SOSMA, kita ada macam-macam pokar dan sebagainya. Kenapa kita dah tahu dah mereka ni dengan bukti-bukti yang ada ni, kenapa kita nak simpan lagi? Itu istilah Datuk Ayub. Ya, betul. Kenapa nak simpan? Charge terus. Kalau perlu buang-buang. Itu maksud saya. Bukan saya tak rasa Datuk Ayub cuba memperkecilkan peranan JIPS, tapi dia tidak mau memperkecilkan kesalahan mereka yang terlibat ni. Kalau saudara lihat betapa kecewanya Datuk Ayub kalau kita baca hari ini mengenai menyusun operasi untuk menangkap Datuk Nicky Liew, membabitkan 300 anggota. Pemantauan selama 14 hari. Operasi diatur dengan menggeledah 30 pintu apartmen. Rupa-rupanya orang buat sidang akhbar. Minta ganti rugi. Tapi akhirnya benda tu bocor kerana ada di kalangan anggota polis sendiri. Ini kata Ketua Polis, bukan kata saya, bukan kata Syaril.
Saya fikir dia ada sebab untuk benar-benar marah kerana satu perancangan yang dianggap operasi tahap tertinggi lah, Pelican 3.0 tu. Tiba-tiba 300 anggota memantau selama 14 hari. 1,000 orang yang diburu tak dapat, dan orang yang diburu terlepas kerana mendapat maklumat dalaman. Itu kalau boleh saya start daripada awal tentang Ops Pelican 3 ni. Kita harus faham kemarahan Datuk Ayub. Ini kerana, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kes ini sebenarnya bermula dengan kehilangan, dengan kes sebuah handphone. Sebuah telefon bimbit. Pembeli telah ditipu. Harga telefon bimbit tu lebih kurang RM2,000 saja. Jadi kalau secara kasarnya kita tengok kes tu kes kecil. Tetapi seorang pegawai penyiasat polis bernama ASP, saya pun tak apa ingat, dia berjaya menyiasat dan memecahkan kes tu satu. Maknanya daripada hanya satu kes penipuan handphone itu, pegawai muda ini berjaya menyiasat dan akhirnya dia berjaya membongkar bahawa kes handphone itu telah memberi satu laluan ke satu siasatan kes yang sangat besar, menjurus kepada Datuk Niki. Jadi nampak tak, daripada hanya sebuah kes handphone yang berharga RM2,000 ni, skema handphone ni, akhirnya mereka, pegawai ini dan juga anggota Polis Johor, berjaya memecahkan bahawa ia hingga mengaitkan dia dengan Datuk Niki. So nampak tak siasatan itu sangat rapi dan sangat cemerlang. Ini diakui oleh Datuk Ayub sendiri. Dia sendiri kagum bagaimana seorang pegawai muda berjaya menyiasat kes yang hanya sesimpel sebuah handphone kepada kes yang sangat besar. Jadi mereka telah melakukan siasatan yang cukup rapi. Dan bukan senang nak masuk negeri orang. Walaupun orang kata polis ni semua, mana-mana negeri samalah, polis dan Malaysia. Tetapi of course mereka sendiri pun ialah nak masuk rumah orang, istilah dia daripada Johor nak pergi Selangor kan, merentas ke Selangor. Dan kes ini pula bukan melibatkan akaun yang kecil-kecil, beratus juta. Dengan penglibatan bukan kecil-kecil anak. Ada pegawai polis dalam tu, ada bekas timbalan pendakwa raya dalam tu, ada ramai lagi pegawai agensi yang backup Datuk Niki ni. Jadi apabila siasatan tu dah kemas dan rapi, tiba masa nak strike, tiba-tiba Nepal security guard begitu, sudah keluar 3-4 hari sudah keluar. Bayangkan betapa kecewanya Datuk Ayub dan warganya apabila siasatan rapi yang dijalankan itu dimatikan dengan hanya satu laporan daripada pegawai polis sendiri. Pengkhianat. Pengawal keselamatan di kondominium di Puchong tu bagi tahu beberapa hari sebelum tuan sampai, Niki sudah keluar dengan bawa beg dipercayai duit. Bayangkan segala perancangan yang sangat teliti itu dimusnahkan dengan hanya ini. Bahkan Datuk Ayub kata, hebat tak hebat Datuk Niki ni, kita baru nak start laporan polis pasal dia dah tahu. Maklumat dah sampai. Hebat tak hebat dia, kaki dia yang dia pasang dalam polis sendiri. Mereka baru nak buat laporan polis, nak buat ni, dia sudah pun keluar dan bebas sehingga sekarang tak dapat. Itu yang sampai satu tahap Datuk Ayub terpaksa mengarahkan kepungan terhadap kondominium itu, masuk rumah sebiji. Sebab untuk nak cari, sebab dipercayai ada 40 lebih rumah di bawah kuasa ataupun disewa ataupun dimiliki oleh Datuk Niki ni. Itu yang jadi kes hari ni, penduduk komplain dan minta ganti rugi. Tapi bagi Datuk Ayub mustahil boleh terlepas, kepungan telah dibuat. Tetapi ada kebocoran di situ. Bayangkan kekecewaan kalau kita berada di tempat ni. Sebab itu bila berbalik pada soalan Abang Nal, kenapa mereka ini tidak, Datuk Ayub tak bagi nama dekat Jeeps ke apa ke? Bagi saya, kalau saya berada di tempat dia, saya pun akan buat benda yang sama. Sebab kesalahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ini kesalahan jenayah. Ini bukan sekadar tata tertib, orang kata datang lambat, absent kerja apa semua. Ini dah melibatkan satu kes jenayah yang besar. Jadi saya menyokong, saya rasa kita pun menyokong bahawa mereka ini harus di-charge terus.
Bukan lagi apa ni ini. Ya, betul. Ya. Betul. Terima kasih Syarif kerana menjelaskan keadaan tu untuk saudara faham betapa kritikalnya polis. Tapi saya fikir kalian, walaupun saya tak ambil negatif, apa yang berlaku dalam PDRM ni adalah satu proses untuk memantapkan PDRM. Dia tak pernah berlaku. Banyak ketua polis negara sebelum ni cuba melakukannya. Saya fikir yang paling serius Tan Sri Musa Hassan cuba melakukannya, tapi pada waktu tu tak begitu tepat, timbul pergeseran. Hari saya tanya ni, Syarif pun ada tip dia tentang gangster-gangster ni kan. Berapa panas punggung gangster sekarang tadi. Apabila semua benda, segala lubuk mereka cari makan dah mula dipugar. Orang dalam pun dah mula tak berani bagi kerjasama. Ya. Saya rasa ini yang kita risau. Kita risau, kita takut di saat ada ramai pegawai dan anggota polis yang betul-betul committed untuk memerangi jenayah gangsterism semua ni, masih ada segelintir yang bersekongkol dan masih lagi bersekongkol. Ini kerana dia ibarat kita tiup belon benar. Kita tiup belon, tiuplah besar mana pun, dia hanya memerlukan satu jarum saja untuk memecahkan. Ini yang kita risau. PDRM tidak ketandusan pegawai dan anggota yang komit dengan tugas mereka. Di saat kita bersembang ni, berapa ramai pegawai dan anggota di luar sana sedang berhempas pulas, menyamar, melakukan penyamaran, risikkan, kepung here and there di sempadan dan sebagainya. Berapa ramai yang sedang memburu Niki dan siapa-siapa lagi lah. Sajat dan sebagainya. Di pintu-pintu masuk dan sebagainya. Tetapi dia hanya memerlukan satu atau dua orang saja untuk memusnahkan segala perancangan yang dibuat ini. Dan yang paling bahaya adalah yang datang daripada orang dalam sini, bukan orang luar, bukan wartawan, bukan pekerja alam flora, bukan tontor. Dulu tapi adalah pegawai polis. Dulu tontor. Kalau ada tontor, ini pegawai sendiri, orang yang dalam D7 sendiri. Kan? Itu bukan, it is an open secret. Ini yang kita risau. Orang kata, alah, yang terlibat ni tak ramai dalam sedikit ni. Polis adalah, orang kata, dalam standar pisang adalah 1-2. Tetapi masalah dalam standar yang 1-2 ni lah yang akan menghancurkan, menjahanamkan. Macam kita ambil kes Datuk Niki Liew, 300 anggota menjalankan operasi selama 2 minggu, tuan-tuan. 300 anggota. Perancangan sangat teliti daripada Johor turun ke siap ada bantuan anggota PGA bantuan lagi daripada semua nak buat kepungan. Tiba-tiba boleh lepas, tuan-tuan. Saya tak fikir kata operasi ni patut gagal kerana untuk pengetahuan saudara, kecekapan Datuk Ayub Khan ni adalah terorisme. Dia pernah menangkap konvoi yang membawa senjata bom percubaan untuk naik ke Gunung Nuang untuk membuat letupan. Dia pernah dapat subuh-subuh 9 dapat lengkap tangkap. Mematahkan serangan Hard Rock Cafe ke Hard Rock Cafe. Pertemuan orang dalam hotel murah untuk merancangkan pengeboman Hard Rock Cafe ke LCC. Tengah meeting serbu dapat bersih, clean. Kepakaran beliau dalam operasi memang terbukti sebab dia sebenarnya menangkap terorisme lagi susah pada gangsterisme. Terorisme ni lagi susah sebab orientation dia berbeza. Tapi saya fikir kata itu kegagalan Pelican 3.0 itulah yang menjadikan saya kata bersihlah polis ni sebersih-bersihnya. Kalau tidak, tak buat. Saya nak tanya apa perkembangan 34 Abdul ni? 34 Abdul yang disebut-sebut oleh KPN. Sampai kesudah dia aku duk tunggu tak ada apa perkembangan ni. Memandangkan siasatan tu bukan hanya di peringkat JIPS. Maknanya siasatan itu dah mula dibawa kalau Abang Syarif sebut JIP maksudnya bukan siasatan dalaman polis. Sebab JIP ni Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Dia panggil siasatan dalaman. Jadi bila dah Datuk Ayub decide untuk mereka ini di-charge di open court, maksudnya siasatan tu kena 100-200 kali lebih detail. Sebab apa? Hasil siasatan nanti akan dibawa ke pejabat peguam negara. Di mana peguam negara akan cek apa-apa, adakah sudah cukup atau tidak bukti. Kalau tak cukup, patah balik. Pergi, siasat lagi. Ini bawa balik. Sampailah dua-dua pihak bersetuju, pihak pendakwa raya merasakan ya, siasatan telah cukup rapi dan inilah masa untuk charge, barulah akan charge. Maksudnya, Datuk Ayub cuba buat supaya
biar agak lambat, tetapi jangan sampai mereka ini terlepas. Charge tu nak kena lekat. Yes, charge tu kalau sekadar pergi nak bagi cantik, nak tunjuk front page 30, 40 orang bawa pergi balai, pergi mahkamah, 2-3 hari keluar dibebaskan, reman pun tak dapat, jadi apalah gunanya. Betul. Jadi alang-alang nak buat itu, yang pasti nama semua dah ada. Semua dah di-identify siapa mereka ni. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Ayub, it's a matter of time. Siasatan ternyangkan bila terbukti, mereka akan terus tangkap dan akan terus di-charge. Tapi of course dalam nak charge tu, mereka kena dengar juga pandangan daripada pendakwa raya. Kerana pendakwa raya yang akan charge, tugas polis bukan untuk dakwa, untuk penyiasat. Jadi dia kata jangan risau, nama semua dah ada, pangkat siapa unit mana semua dah ada. It's just a matter of time. Kerana kita tak mahu hanya sekadar bawa ke mahkamah, keluar muka depan, tapi esok lusa bebas. Gagal. Tiada prima facie. Bukti tak lengkap. Bukti tak lengkap dan sebagainya. Jadi, saya percaya mereka ini akan dibawa ke mahkamah dalam masa terdekat. It's just a matter of time kerana proses dokumentasi, syaratan apa semua kena cantik. Supaya apabila dibawa ke mahkamah, mereka tidak ada ruang untuk menafikan kegiatan mereka. Okey, itu yang terbaru Syahri share yang kita bawa 34 Abdul yang saya selalu mengungut tu. Kerana Abdul ni lambat untuk di-charge dan walaupun Ketua Polis Negara dah 2 kali buat PC tentang ada 34 Abdul ni, tapi Abdul ni kita belum tahu lagi yang mana satu orang dia. Tapi kata Syahrir, jangan risau kerana sumber yang dia dapat daripada Datuk Ayub Khan mengatakan siasatan sedang berjalan. Kita tunggu saja masa yang tepat. Kalau di pagi raya lah besok. Tengah takbir tu charge lah. Kan? Kalau itulah perlu dia. Saya tanya Syahrir soalan yang relax sikit. Kita dah tengah tegang ni, 1,400 orang ada ni. Saya nak tanya lebih relax. Rin, COVID dah sebulan lebih. Setahun lebih. Dalam tempoh daripada sebelum bulan pertama, bulan kedua, ketiga sampailah sekarang bulan. Saya tak mau tanya frontline medical kerana Syahrir bukan di itu, tapi frontline polis. Betapa letih polis sekarang tadi? Dia memang, saya banyak berjumpa dengan anggota-anggota yang terlibat dalam roadblock. Memang keletihan tu memang dahsyat. Cuma saya harap keletihan tu nak buat macam mana, dah tugas mereka. Betul. Saya harap kita di peringkat pentadbiran ke pengurusan ke, mudahkanlah mereka ini, terutama dari segi tuntutan klaim. Saya difahamkan memanglah masing-masing diumumkan, wah, siapa yang jaga frontliner dapat 200, poli apa semua kan, yang jaga robot dapat 200. Tapi bukan automatik mana. Ada pula dalam kena isi borang punya segala banyak. Mak nenek punya borang. Birokrasi biasa. Benda ni dalam biasa. Saya berharap kalau betul kita dah announce mereka ni layak dapat, kita pemudahkan. Kerana untuk berdiri 2-3 jam ni sekarang ni, pagi panas, petang hujan ribut dengan bulan puasa apa semua, bukan satu kerja yang mudah. Walaupun nampak berdiri macam tu je, cuba kita sendiri berdiri macam mana. Betul. Kan, bukan satu kerja mudah. Hanya berlindung di bawah satu payung. Payung tu pun kongsi 2, satu tentera, satu polis. Dengan kenderaan itu kita belum kira lagi exhaust asap daripada itu, kita tak kira tu. Kita baru kita sentuh bab panas. Belum lagi bab dia orang terdedah dengan carbon monoxide dan apa segalanya. Malam dengan nyamuk dan sebagainya. Lepas tu itu belum lagi kesnya pemadu mabuk yang langgar. Dah ada yang dah pernah meninggal dunia. Itu belum kira lagi yang cuba nak lari daripada roadblock, ada yang dah patah kaki dan sebagainya. Ada yang mendakwa tak nampak, gedebum, tergolek. Ada juga. Jadi risiko diorang sangat banyak. Walaupun nampak secara fizikalnya berdiri. Tetapi hakikatnya mereka berhadapan dengan pelbagai risiko. Risiko kemalangan, risiko kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau hanya elang 200 tu pun, lihat nak bayar. Bukan lihat lah, tapi banyak songeh istilah dia kan. Buat apa? Dah kalau betul dapat, bagi je. Kan? Pemudahkan. So orang sudah berkorban. Sudah berkorban. Ini kan? Bukan tuntutan klaim pergi melancong airline bercuti ataupun klaim sarapan pagi ketika menjalankan tugas di Jeju, Korea. Ini adalah ketika belanja rakan-rakan perniagaan di New York. Ini orang berdiri. Saya tahu anggota-anggota ni bukan gaji besar. Jadi setiap kali airline ni pun penting untuk mereka. Jadi aneh juga saya dengar. Kadang-kadang Manal,
Dan nak submit tu macam-macam borang, nak kena poster set apa semua. Kertas pula tak ada, dah habis kat balai. Kertas tak cukup, kena pergi guna duit sendiri, pergi buat photo state apa semua. Walaupun orang kata alas setakat RM2, RM3 nak berkira, bukan masalah tu. Masalahnya kalau betul kita nak anggota kita ini bertugas dengan sepenuh daya mereka, moral tinggi apa semua, kita tak mau hanya dikerana paksa isi borang yang banyak ataupun hanya kerana terpaksa photo state guna duit sendiri, ini akan menjejaskan moral mereka. Kita nampak macam benda tu tak ada apa-apa, tapi kalau kita berada di tempat mereka, kita tak overtime sejam, bos tak bayar pun kita dah angin. Betul. Ini wahal duduk di office. Ini dah 16 bulan, 17 bulan berpukul umur sebagai barisan depan. Ini benda baru saya dengar, tuan-tuan, mengenai selekehnya pengurusan bukan semua lah, tapi masih kita kedengaran lah. Tapi tak sedap untuk didengar. Baru saya nak tanya mengenai Nicky Leo. Kalau tanya saya, dah selamat tu ke tempat lain. Saya percaya bahawa mungkin dah selamat sampai ke Thailand. Saya rasa begitulah. Kalau tak Singapura, susah. Singapura bukanlah destinasi penjenayah. Tapi saya rasa dia mana kita kita wartawan ni, kita tahu nak lari diri ni sebenarnya yang paling senang adalah di Thailand. Memang sejarah daripada dulu pun, mana-mana gangster ke, pembunuh ke, apa ke, diorang akan lari ke Thailand. Sebab pertama, Thailand biasalah banyak jalan tikus. Yang kedua, penduduk di sana memang sorry to say lah. Kalau kau banyak banyak duit, duduklah di kampung aku ke apa-apa semua. Perlindungan aku bagilah. Lain di Indonesia ni dia banyak busybody, ramai sangat. Kan bila nampak orang lain ni pelik lah. Tapi di Thailand ni kan semua ramai, bukan di orang Malaysia saja, banyak penjenayah lain pun. Antarabangsa. Cuma satu kita kena puji, kerjasama polis Malaysia, polis Thailand ni saya rasa A lah. Saya rasa A. Sebab banyak kejayaan yang kita dapat, especially dari segi penyeludupan senjata, dadah, banyak dibantu oleh polis Thailand. Begitu juga vice versa lah. Maknanya kerjasama di antara polis Thailand, polis Malaysia ni sangat hebat. Cuma ialah dia ada banyak faktor lah. Faktor duit ni pun pening kepala juga. Bila orang tu mempunyai duit yang banyak, dia boleh beli macam-macam. Dia boleh beli tok penghulu, dia boleh beli ketua kampung, dia boleh semua dia boleh buat. Kalau tanya saya, mungkin dia sudah tak ada di negara inilah. Sebab kita pun tahu dengan wang ataupun kontak yang Nicky miliki ini, setakat nak rentas Danok ke apa ke, petik jari saja. Betul. Kan ataupun dia nak pergi Batam ke apa ke. Tapi saya percaya Interpol pun Datuk Ayub dah bagi tahu, dah keluarkan notis. Ini saya rasa it's just matter of time. Saya rasa kalau betul dia berada di mana-mana negara pun, saya rasa dengan kerjasama antara dua negara, terutama kalau ASEAN lah, saya rasa tak ada masalah, boleh dapat. Tapi kalau dia pergi jauh daripada situ, kerana dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan China tu. Kerana skam yang disertai oleh Datuk Nicky Leo ni adalah skam yang sebenarnya mastermind-nya adalah di China. Itu satu lagi kita risau, kalau dah sampai ke China akan menjadi lain cerita dia. Ni satu soalan tanya, ramai orang nak tengok ni. Berapa? 1.3. Sajat kat mana? Ini pun masalah juga ni. Rindu. Saya rasa notis semua dah keluar dekat border apa semua, yang memang dia kendaki lah. Tapi kalau tanya saya, berdasarkan saya punya sources lah, dia dah tak ada kat sini. Tapi wallahu alam di mana pun kita tak tahu kat mana. Saya rasa itu sama juga konsep dia. Rindu kat Sajak, tapi dia dah tak ada di sini. Dia dah tak ada kat sini. Dia mungkin ada tapi di negara jiran lah. Tapi itu sources saya tak mestinya betul. Kan? Tapi saya tahulah sources dia bukan biasa-biasa. Saya tahu sourcesnya pun bunyi seperti juga IGP punya. Sebab IGP juga memberi nada yang sama, bahawa Sajak tak berada di sini. Sajak, pulanglah di hari raya. Kalau Sajak tak pulang lagi 3 hari, abang akan nyanyikan lagu untuk Sajak. Pulanglah di hari raya. Kepulangan yang dinanti. Aman Shah. Aman Shah. Kepulangan yang dinanti. Kita berbreak dah lama, kita cerita hal serius. Ada soalan tak daripada
ambil yang okey lah. Soalan-soalan yang masuk di akaun untuk Syahrir fikir ni kan. Syahrir dia dah lah buka puasa dekat hotel tamu tuan-tuan. Nanti bagi hotel tamu Kampung Baru tu. Tuan-tuan bagi soalan bodoh tu muntah dia sekarang. Jenuh aku mau lantai tanya soalan yang cerdik sikit ni dah. Pilih yang okey sikit ni dah. Sebab Syahrir baru... Saya sebelum ni, saya nak sentuh satu benda tentang fitnah ni. Saya ingat, masa saya jadi wartawan jenayah tu, ada satu kes banal tentang seorang kingpin, bapa ayam ataupun apa ni, taiko besar yang dibebaskan daripada simpang renggak. Bergelar Datuk, sekarang dah Tan Sri. Oh, dah Tan Sri. Yes, Tan Sri. Dia nak berjumpa. Banyak Syahrir tahu ni. Datuk yang ditangkap diletak dalam simpang renggam kerana tuduhan jenayah. Lepas keluar simpang renggam dengan rekod gangster pun masih dapat Tan Sri. Patutlah orang main marah. Tak apa, kau cerita je, jangan sebut nama. Jadi dia nak jumpa wartawan jenayah yang tulis pasal dia ni. Perjumpaan tu dia nak buat di restoran Sakura Jalan Imbi. Sekarang ni dah tak ada lah saya rasa. Bayangkan dia telefon seorang-seorang di meja jenayah. Jadi kita tahu tak mungkin dia nak buat benda yang kasar. Kerana kalau dia nak buat benda kasar, tak payah dia telefon. On the way kami nak pergi OP kat Chan Solin 3 dah kena dah. Jadi maknanya ibarat cerita macam table talk lah. Jadi bayangkan mana gangster yang baru lepas daripada simpang renggam call semua wartawan meja jenayah. I want to see you all. Nak breakfast. Nak breakfast. Jadi kami sama-sama wartawan jenayah walaupun berbeza organisasi, kita call lah. Ni macam mana ni, nak pergi tak pergi? Kau nak turun tak? Pakai baju kebal ke tidak? Nak pinjam baju kali peluru tidak? So kita kata kalau kita pergi, kita takut di saat kita tengah bersembang, adalah manusia mana ke, dia punya kaum kerabat ke, ambil gambar ke. Kan, walaupun ketika itu zaman-zaman viral ni tak ada, tapi surat layang ada juga. Ya, betul. Kan Jadi apa yang akan kita buat? Akhirnya kita ambil keputusan, okey, kita inform kita punya ketua pengarang. Jadi saya sendiri berjumpa dengan ketua pengarang, iaitu Datuk Khalid Muhammad ketika itu. Saya berkata, Datuk, saya nak berjumpa dengan Datuk sekian di restoran Sakura Jalan Imbi. Dia kata dia nak jumpa wartawan jenayah yang banyak tulis ni, dia tulis pasal dia ni terlibat sekian. Jadi kita protect diri kita dulu. Jadi kalau maknanya kalau ada lah lepas ni gambar ke apa ke, jadi korap Syarif Kadir menyertai gangster. Jadi at least semua pula dah tahu. Jadi bila hari yang dimaksudkan tu, kami pun pergi, ada lebih kurang 5-6 orang daripada utusan The Star dan juga 2-3 paper China, Nanyang dan juga China Press. So pergi, memang betul dia duduk. Jadi yalah, walaupun makanan tu dia kata halal, jadi kita pun nak makan pun tak lalu. Kita pun duk risau dia ni, apa hal dia nak ni. Kan dia pun cerita, dia kata minta maaf, kita jumpa. Dia bunyi tu aku dah tahu lah, gangster Cina tu. Okay. Minta maaf, kecil ya orang dia banal. Bila kita tengok dia, kita minta cakap, lah yang ni ke Datuk ni? Kan? Kanah sangat ni. Pakai baju taim, butang sampai atas. Apa khabar? Dua-dua butang atas. Butang atas. So dia pun cerita, dia kata, dia biasalah, dia kata dia tak terlibat, itu hanya fitnah apa semua. Kan? Kemuncaknya dia kata, ini hanya orang kata salam perkenalan. Lepas ni kita harap kita jumpa lagi. Itu saja. Okey, balik. Jangan ingat kata ada ampau semua, tak ada. Okay. Kan? Tak ada penampar. Tak ada ampau. Salam penampar semua tak ada. Cuma saya duk terbayang lah bila relate dengan kejadian yang 4 pegawai polis Bukit Aman di 7 ni. Bayangkan ketika itu, tentang berborak itu, orang dia ambil gambar dan sebarkan pada mengenai surat layang, kata wartawan dah makan rasuah dengan gangster ni.
Bayangkan, saya sendiri tak boleh nak defend diri saya. Katalah pada waktu tu, snap. 4 wartawan datang meminta wang. Kalau tak mau ditulis berita buruk, kalau mau backup ni, Datuk bagi kami 30,000. Jadi kita tak boleh bela diri. Orang dah masuk ke Facebook, habis kau punya Facebook sehari 2 kali tu. 132,000 best kau kena kecam dia. Jadi sebab tu bila back to tentang kes pegawai D7 yang diwarkan, bukanlah orang kata apa-apa, cuma kita rasa sedikit simpati kerana mereka tidak berpeluang untuk membela diri dia orang. Dan damage habis dah teruklah saya tengok cara orang saya Cina. rasa yalah, senanglah kata kalau kau tak buat, kau berapa nak risau, tapi malu. Hai. Kehidupan hancur dah. Mana kita ada dua soalan macam Ustaz Azhar Idrus lah. Kan? Saya bermalam dengan isteri saya, tetapi tidak melakukan apa-apa pada bulan Ramadan. Guana nak jawab. Guana berat Berat nanang soalan. APK Johor bunyi ganu. APK Johor dan anggota PJA yang buat sebuang ke atas Datuk Niki, kenapa perlu PJA? Adakah sama polis tidak percaya? No, saya rasa sebenarnya, minta maaf, saya jawab ni atas persepsi saya sebagai wartawan dan media. Dia bukan boleh jadikan hukum. Nanti orang, sebab saya bukan pegawai polis. Pasal soalan ni ditanya pada Datuk Ayub lah. Cuma ini pandangan dia sebagai wartawan yang banyak. Sebab PJA ni anggota dia ramai. Macam kalau kita ambil daripada unit narkotik ke apa ke, dia terhad. Jadi PJA ni anggota dia ramai. Jadi saya rasa mungkin disebab atas dasar itulah. Lokasi tu lah besar. Lokasi tu besar. Tingkat. Saya dah pergi dah kondo yang dimasukkan tu, di Setiawalk Puchong. Trigon nama kondo tu, memang cantik. Kan jadi besar kawasan dia. Dan bila kata PGA tu, dah tentulah bukan daripada IPD. Maksudnya orang tu tak ada kepentingan ke ataupun network dia terputus. Biasanya orang PGA ni dia tak ada network dengan ni. Kalau kata rasionalnya, saya rasa sebab mereka ni, anggota mereka ramai. Sebab tu mungkin Datuk Ayub minta bantuan daripada PGA. Okey. Adakah sesama polis tidak dipercayai? Ini tak juga. Tapi memanglah ada orang kata gunting dalam lipatan lah apalah. Tapi insya-Allah saya pun percaya, saya rasa semua percaya bahawa yang buat ni tak ramai. Cuma kita risau yang tak ramai itulah yang akan macam kita katalah belon tadi tu belon besar tu, jarum cukup untuk memusnahkan sebiji belon. Jika tiada Hamid Bado dan Ayub Khan, apakah situasi ini akan didedahkan? Sejauh mana komitmen KDN dalam penangkapan Niki? Saya jawab tentang jika tiada Hamid dan Ayub Khan. Polis Diraja Malaysia bukan hanya ada Abdul Hamid dan Ayub Khan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa saya perlu clearkan benda ni. Sebab kebetulan jawatan yang dia orang duduk tu membuatkan mereka rapat dengan media. Dan media mempunyai akses. Jawatan ketua polis, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, media hanya boleh mendapat maklumat daripada berapa pihak, berapa pegawai saja, bukan semua. Betul. Ya. Contoh ketua polis negara, yes. Ketua polis negeri, yes. Timbalan ketua polis negeri, yes. Pengarah-pengarah, yes. Kalau di peringkat negeri, kita hanya boleh dapat maklumat daripada ketua polis daerah, ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan ketua polis negeri. Itu saja 3 pegawai yang akan bagi statement. Dan kita boleh guna statement dia orang. Maknanya ada carry weight lah. Sebab tu orang duk tengok Hamid Bado, Ayub Khan, Izani, bukan sebab bukan kata hanya mereka saja, ramai lagi pegawai-pegawai yang baik, yang hebat. Bukan saja pegawai, ramai lagi anggota-anggota. Tetapi sebab ialah kita ni dalam media ni, kita hanya boleh dapat hanya mereka yang ada autoriti untuk bagi statement terhadap media. Bagi saya no issue. Saya rasa kita ada punya ramai pegawai kanan, anggota yang komit dengan tugas mereka. So tak ada isu. Kalau Hamid Bado ataupun Ayub Khan tak ada, PDRM akan huru-hara. Okey. Saya akan jawab je berapa huni nak ujung dah, tapi saya open untuk saudara sebab dah ramai trafik ni, untuk saudara lock topi garasi ni. Ramai yang tanya tak? Kalau saudara boleh lock topi ni 180, kalau saudara lock 250. Topi yang sama je tuan-tuan. Tapi kalau kau ada jenis pakai 2, kau lock 2. Kalau kau pakai, tapi kalau lock bagi kawan-kawan lah. Pakai tu. Okay. Ini untuk saudara lock, dia adalah tracker, berarti one size fits all. RM180, RM250 boleh mula lock sekarang.
Saya open lock ni sementara saya nak tanya Syaril beberapa lagi soalan yang kawan ni bangkitkan ni. Okey, yang ada seorang kawan ni bangkit. Ada seorang tanya mana? Menteri Dalam Negeri dia tak ada ni ke? Tak ada apa? Tak ada ke apa ke? Tak komit ke dengan apa yang berlaku ni? Nanti Syaril jawab. Saudara boleh lock sekarang, tak apa, spamming pun tak apa. Sebab kita memang tengah dapat view yang ramai. Saya rasa trafik banyak daripada fan Syaril Abdul Kadir ni. Riz, saya nak tanya satu soalan. Dulu orang suka ni, kita berhentilah. Hal polis ni kita dah buat. Masih hal polis. Tapi kita nak cerita hal penjenayah. Jadi saudara nak dengar kes-kes jenayah ni. Saya, Riz, nak suruh Syaril cerita satu kes yang Syaril rasa sekarang dah lebih 20 tahun kau jadi wartawan dia. Kes jenayah yang kau rasa paling tragik kau cover. Lepas tu kau rasa sampai sekarang lah dia bukan saja menyentuh hati Syaril Kadir sebagai wartawan, tapi Syaril Kadir sebagai manusia pun kau rasa ini antara memori berharga di mana crime kes jenayah sadis ni yang kau akan ingat lah. Ya, pembunuhan Nurin Jazlin. Sampai sekarang tidak dapat lagi siapa pembunuhnya. Cerita dia daripada latar. Nurin Jazlin adalah seorang kanak-kanak yang mayatnya ditemui dalam beg luggage. Beg luggage. Tetapi sampai sekarang kita tak tahu siapa pembunuhnya kerana tidak ada. Tangkapan banyak. Tangkapan memanglah banyak. Masa tu sampai macam-macam operasi lah ada. Bayangkan keadaan mangsa sampai disumbat di dalam beg. And then alat sulitnya disumbat dengan terung dan sebagainya. Sangat sadis. Pedofilia sangat sadis. Dan kes tu juga menjadi perbualan hangat apabila foto bedah siasat boleh tular. Foto bukan bedah siasat, maknanya foto mayat itu boleh tular, mayat anak-anak itu. Ketika itu saya rasa tak Facebook apa semua tak kuat lagi, tapi dah tular. Email. Dan katanya seorang anggota polis pun dah ditangkap dan didakwa. Bagi saya senang Manan. Bila ada kes pembunuhan yang tidak ada sampai sekarang pelakunya ditangkap dan disabit dengan kesalahan, selagi itu bagi saya sangat sadis. Kerana ibarat kematian yang tak terbela. Betul. Contoh dalam kes ini adalah pembunuhan Norita Samsudin. Saya rasa tuan-tuan pun tahu bagaimana seorang gadis ditemui mati akibat dibunuh di Sri Hartamas. Saya sangat dekat dengan kes itu kerana saya follow daripada mayat dia ditemui. Bahkan saya juga mengangkat jenazah. Jadi saya tengok sendiri. Bukan mengangkat masa di lokasi tak boleh lah. Maknanya dah lepas kafan apa semua tu nak bawa balik ke Hutan Haji tu. Saya sendiri yang angkat, saya sendiri tengok wajah, Allahyarham. Sangat sedih kerana sehingga sekarang suspek masih lagi tak dapat. Sebenarnya ada suspek, tetapi mahkamah telah membebaskan suspek. Okey, no issue. Maknanya ialah suspek pun telah berjuang dalam kes dia, dia berjaya membuktikan dia tak bersalah. Okey, tak apa, tak ada hal. Tetapi sampai sekarang masih lagi kita tak tahu siapa pembunuhnya. Saya pun tak tahu status itu sama ada masih aktif ataupun dah tutup dah, saya pun tak tahu. Tapi yang pasti sampai sekarang pembunuhan dia masih lagi tidak terbela. Begitu juga dengan kes Nurin Jazlin. Sampai sekarang mayat dah ada, apa sudah jumpa, baca bukti CCTV pun tak, walaupun tak clear dah ada, tapi sampai sekarang kita tak tahu apa motif pun kita tak tahu ni apa sebenarnya. Adakah kerana ialah macam-macam lah kita dengar kabar angin, tapi yang pastinya sampai sekarang pembunuhnya masih tidak ditemui. Begitu juga kehilangan adik tadi Nurin Jazlin, ada seorang kanak-kanak di Taman Medan. Syalini. Sampai sekarang kita terlibat. Bayangkan ketika tu operasi Ketua Polis Selangor sekarang masa tu Ketua Polis PJ. Kita pergi satu rumah sampai peringkat macam tu. Punya nak cari sampai ke sudah, sampai tak jumpa-jumpa. Sampai sekarang dan tak tahu status hidup atau mati. Begitu juga dalam kes Prebet Adam, bagaimana dia difitnah sehinggalah ke akhir hayatnya. Baru meninggal 2-3 minggu lepas. So kalau saya nak recall
dalam Malaysia yang kecil dengan penduduk 34 juta ni sebenarnya macam-macam kes yang hebat, yang tragis sebenarnya. Dan yang bagi saya yang paling tragis apabila kes-kes itu tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya kerana suspek sama ada bebas ataupun tak dapat ditangkap. Itulah kawan, kalau tanya saya. Kalau tanya saya dari segi pengalaman kewartawanan saya, zaman saya jadi wartawan ni mana sekitar tahun 2000 dulu ni, memang ketika tu kes besar-besar mana. Kes-kes orang kata memang high profile. Itu belum campur lagi kes ekstremis, terorisme, kumpulan militer Malaysia, Al-Ma'unah, lepas tu dengan kes pembunuhan Nurin Shazlin, Abu Bakar ada yang di pesyarah UiTM tu. Ya. Kawan kita ni. Kawan kita tu. Apa? Bakarudin Busu. Kemudian pembunuhan Kenny Ong, pembunuhan Suzaili Mokhtar Mansur. Banyak kes-kes. Tapi alhamdulillah, orang kata apa, trend pembunuhan kejam ni orang kata dah kurang lah, bukanlah tak ada berbanding yang dulu. Awal 2000-an. Dulu. Kalau dan paling tragis dan tentulah kes rompakan geng M16 ni. Ini saya akan ingat sampai bila-bila. Airport? Bukan. Dia ada satu geng pecahan daripada Bank of Tokyo pada tahun 80-an. Dia orang regroup balik. So, dia orang merompak kedai mas kepakaran dia menggunakan senjata M16. Itu kita wartawan jenayah masa tu memang cukup sibuk. Dia akan strike tiap-tiap hari Jumaat. Dia tahu orang pergi sembahyang Jumaat apa semua. Dia ingat polis pun tak ada. Dia akan strike. Hari Jumaat je kita tahu kita akan standby. Mesti ada. Hari Jumaat adalah hari rompakan. Hari rompakan dikenali sebagai geng M16. Geng M16. Okay. Dia pernah Yes. Dia pernah merompak Mid Valley tu, bayangkan. CCTV tu merakamkan dia tembak Mid Valley tu macam cowboy tu. Macam shoot filem. Dia pernah cabut bom tangan, tunjuk kat CCTV. Punya nak cabar. Dia berani. Cabar pasukan polis. Kalau berani main dapatkan dia orang. Sampai ke situ punya hebat yang geng M16 ni. Tapi semua dah berjaya ditembak matilah, termasuk di Negeri Sembilan dan sebagainya. Itu banyaklah kes-kes berbalas tembak. Jadi bukanlah nak kata apa, tapi zaman ketika itu sampai saya dapat akhbar media dapat amaran daripada KDN, janganlah guna cerita-cerita ni di front page. Takut rakyat rasa dia hidup di negara yang penuh apa dah jadi dengan Malaysia ni kan. Betul. Of course, paper KK jenayah macam tu, sama ada lead, third lead, second lead, mana biasalah. Lakulah. Ya, selalunya kalau paling tidak pun third lead lah. Third lead tu kat atas tu kan, yang kecil tu. Jadi sampai kita dapat amaran lah daripada kerajaan, kalau boleh cerita-cerita jenayah jangan simpan kat dalam. Buh kat dalam, jangan letak kat depan. Tak boleh dah tuan-tuan. Siapa nak beli cerita muka depan setakat Menteri KDNK, harga sawit naik 10 sen, bursa saham menokok 3 mata. Orang Melayu tak baca. KDN pun kadang-kadang tak tahu kita berniaga, tuan-tuan. Dia nak selesaikan kerja dia je. Dia kena pastikan negara ni nampak aman, bukan kelihatan aman. Bukan kelihatan aman. Lagi satu saya nak tanya dengan Syaril tentang Tan Sri Amik Badur ni, pencen ke apa ni? Tan Sri Amik Badur, okey. Masa dah time berjalan. Saya kalau tanya saya percaya beliau akan habis setakat ni lah. Tapi of course keputusan sama ada sambung atau tak, ialah akan melibatkan Yang di-Pertuan Agong juga. Tapi kalau tanya saya, sebab ketika kali terakhir saya menemu buah beliau dalam bulan lepas begitu, beliau sendiri menyatakan komitmennya untuk balik ke kampung lah. Untuk jadi nampak dah ada tanda-tanda. Nampak macam beliau sudah bersedia untuk menikmati hari-hari persaraan beliau. Ketika itu. Tan Sri 64 tahun ni. 63. Sure. Ya mungkin. 63 64. Kalau tanya saya secara peribadi, ketika itu memang dah nampak yang bahawa beliau sudah bersedia. Cara jumpa dia bila ni? Saya bulan lepas. Okey. Dia dah nampak kan kata. Yes, dia pun masa saya interview tu dia kata ni banyak barang pun dah kemas ni. Nampak yang beliau dah bersedia untuk melangkah keluar. Tapi yalah di penghujungnya adalah keputusan yang dibuat oleh SPP dan juga ialah dengan endorsement daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Lock masih spam ke?
Kita terpaksa jalan kerana lock topi masih spam. 40 dah lock. Saudara boleh lock tu sebab topi ni ada 200 biji je. Kita keluarkan dah tak akan keluarkan lagi pun sebab saya nak jadikan dia limited edition 200 biji je. Edisi jangan minta Syarif sign tuan-tuan. Jangan minta nanti saya sign 200 biji jenuh dia nak sign nanti. Cuma satu mana saya nak pesan. Selepas ni jangan terkejut, akan lebih banyak lagi maklumat-maklumat yang akan leak di media sosial. Bocor. Maklumat macam mana tu? Itulah seperti mana geng kartel disable. Okey, maklumat untuk menjatuhkan anggota polis. Okey. Saya berharap sekiranya selepas ni tuan-tuan dan puan-puan dapat lagi maklumat-maklumat seperti itu, tuan-tuan kena hati-hati. Kerana cukuplah sekadar untuk tuan-tuan tahu. Kan tapi untuk mempercayainya 100% itu tuan-tuan kena reserve sikit. Sebab kes yang terbaru ni nampak dah pelik dah. Maknanya dah mula ada trend orang untuk memfitnah ni. Jadi di saat kita tak mahu lihat tidak mahu melihat polis yang rasuah apa-apa semua ni, itu satu benda yang harus dipuji. Tapi pada masa yang sama kita juga kena pandai untuk berhati-hati dalam menilai setiap maklumat yang datang itu. Kerana kita tidak tahu sama ada maklumat itu genuine ataupun maklumat itu memang direkayasa oleh pihak lain yang ada dendam. Contoh seperti mana yang kes terbaru ini. Itu adalah benar. Saya minta lah supaya kita berhati-hati kerana kesilapan kita walaupun bagi komen sekalipun kena ingat sudah ada apa ni, orang ada case presiden case, you bagi komen yang ni pun anda akan terlibat. Berhati-hati sebab saya tengok, kalau saya tengok dalam saya tengok semalam kawan tunjuk dalam Telegram, semua orang buat komen yang saya dah terbayang tu kalau benda tu dijadikan bahan kes, orang yang komen tu juga akan menerima banyak. Pasal anda yang mencantumkan semua dokumen tu. Ada satu Facebook tu, Pisang nama dia, saya sebut Pisang lah. Dia cantumkan semua maklumat, dia naikkan intro. Kemudian oleh kerana maklumat yang dia cantum dan intro itu caption yang dia letakkan menyebabkan semua orang dalam tu sedang memfitnah keempat-empat tu. Berarti kalau secara kes polis siasat dia boleh pegang orang tu sebagai orang yang menyebarkan fitnah kerana saudara telah menyusun foto daripada gambar-gambar surat layang tu, kemudian saudara membuat kenyataan untuk mendorong orang yang memberi komen adalah komen fitnah. Jadi berhati-hati saudara, jangan buat komen kerana saya takut saudara kena menjadi saksi di mahkamah. Kerana kita ada kes Malaysia kini Malaysia kini kena hanya kerana komen. Denda baru ni. Yes. Berpuluh ribu je tu. 500,000, 500,000. Malaysia kini perlu membayar denda di mahkamah. Kerana membiarkan komen yang memburukkan seseorang berlaku di dalam ruangan komen berita dia. So berhati-hati tuan-tuan, saya advise tuan-tuan untuk tidak, macam saya kata orang kata apa, mengedik. Bila saudara dapat berita ni, jangan gedik di atas berita orang tuan-tuan. Sebab jangan cepat mencantum puzzle-puzzle kalau saudara tak pakar cantum puzzle. Sebab nanti saudara nak cantum gambar orang jadi monyet, jadi susah tu. Jadi lock masih berjalan ke? Saya nak stop je ni. Kita akan sambung. Lock masih jalan lagi. Lock masih laju kira. Tolong untuk delay sebab lock masih berjalan kerana mereka mengejar topi dan banyak trafik ni adalah trafik baru. Saya tanya lagi satu, Syarif. Katalah ketua polis tak disambung. Ni Syarif punya pandangan. Sebab tuan-tuan, dia ni macam orang Bukit Aman je. Walaupun dia bukan polis. Kita akan melalui status quo bawah timbalan ketua polis negara Datuk Akhil Sani. Kan nampak siapa yang akan menjadi IGP? Kalau tengok daripada sekarang, tak pernah berlaku tu. Dalam sejarah kita ada orang lain top up. Pernah? IGP, timbalan yang ada kemudiannya tidak menjadi ketua polis. Ada. Saya tak boleh nak recall. Tak silap saya. Yang sebelum ini Tan Sri Nur Rashid. Tan Sri Nur Rashid, ya. Tan Sri Nur Rashid. Tapi Tan Sri Nur Rashid sebab ialah tempoh perkhidmatan pun tak panjang. Tak panjang. Dia kalau dia naikkan jadi IGP, dia hanya jadi sekejap saja dia nak pencen. Saya rasa beginilah. To be fair, pucuk pimpinan PDRM yang sekarang yang ada ni mana? Termasuk timbalan Datuk Akhil Sani. Semua ini saya boleh katakan mereka yang mempunyai pengalaman yang bukan kecil anak lah. Macam Datuk Akhil Sani, saya pernah cakap dia background dia kejuruteraan. Jarang kita ada pegawai polis yang background dia
science stream ni kan jadi dia juga seorang yang berpendidikan tinggi, integriti yang tinggi, seorang yang walaupun nampak seperti lembut tapi sebenarnya tegas orang dia. Dan untuk mendaki hierarki hingga ke DIG ni bukan satu yang mudah. Dia telah melalui pelbagai onak dan duri dalam Bukit Aman sehingga sampai ke tahap sekarang. So andai kata Datuk Akhil Sani dipilih untuk menggantikan Tan Sri Amir Bado, percaya saya yakin bahawa beliau mempunyai kekuatan yang mungkin sama ataupun mungkin lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. So orang kata kalau kita tak pecah ruyung tu mana nak dapat sagu kan kita tak fair, kita hanya duduk di atas kursi kata orang tu layak, orang ni tak layak, orang ni bagus, kita tak fair. So apabila orang tu dah diberi tanggungjawab, baru kita dapat lihat style kepimpinan masing-masing. Dulu pun masa Amir Bado naik pun kita pun tengok betapa banyak kritikan politik lah, latihan politik, kroni Tun Mahathir lah. Tapi bila beliau berada di tempat situ, kita nampak bahawa memang ada kesan besar di sebalik kritikan terhadap Tan Sri Amir Bado. Saya ingin beritahu tuan-tuan dan puan-puan, banyak perubahan-perubahan yang sangat positif yang beliau lakukan dalam Polis Diraja Malaysia. Kita tengok dulu masa Datuk Ayub Khan daripada seorang bahagian ekstremis E8 menjadi ketua polis Johor, pun beliau menerima kritikan yang cukup hebat, bukan saja di segi masyarakat, dari segi dalaman sendiri. Ada orang yang mempertikaikan Datuk Ayub Khan ni siasat motor hilang pun tak pernah, tiba-tiba jadi ketua polis Johor, nak tunjuk taiko apa semua kan. Akhirnya bila dia berada di tempat itu, kita nampak bahawa beliau seorang yang cukup hebat. Maknanya di sini bahawa it's not fair kita hanya menilai orang tu hanya berdasarkan nama dia apa yang kita pun tak pernah jumpa dia pun. Betul. Kan Izani, Tuan Ni Izani balik daripada US, baru kerja 12-15 tahun dah jadi ketua siasatan jenayah ni apa ni, budak muda tak tahu apa. Tak boleh. Tapi akhirnya bila dia duduk di ketua polis Petaling Jaya, kita lihat betapa banyak kes-kes turun. Begitu juga rumah-rumah judi semua ditutup dan sebagainya. Ini yang kita nak. So adalah tak fair kalau kita orang luar, kita ni public tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya boleh menafsir saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tetapi orang polis ni lah yang tahu dunia diorang. Apa yang patut dan apa yang tak patut. Apa yang patut. Saya percaya kalau mereka ini melakukan kesalahan ataupun salah laku ataupun tak bagus, lambat laun dalam zaman media sosial ni terutamanya, semuanya akan terdedah dengan sendirinya. So saya rasa don't worry. Siapa pun yang akan menggantikan Tan Sri Amir Bado, kita wish dia supaya all the best. Yang paling penting sebagai masyarakat, kita kena support. Kalau kita tak support polis nowhere. Betul. Polis memerlukan kita sebagai masyarakat. Sebab tu kata polis dan masyarakat berpisah tiada. Kan Dan saya lihat pula Pana, saya terus terang cakap, polis sekarang tak sama lah macam dulu mana. Saya rasa, tak tahulah mungkin saya ni apa ke, saya tengok ramai dah budak-budak polis sekarang ni lebih mesra, lebih open. Yalah, ada lah yang keras-keras old school kan. Tapi kalau orang kata generasi polis sekarang ni, saya nampak lebih banyak yang terbuka. You know, kalau kita yalah, mereka pun takut juga dengan media sosial ni, banyak viral-viral ni. Tapi tak apa, itu tolak sepi. Tapi saya rasa polis kita dah makin elok, makin menuju the right direction. Dalam 20 tahun lebih saya jadi wartawan, nampak. Kalau dulu orang kata ketua-ketua polis daerah ni cukuplah payah. Dengan wartawan payah, apatah lagi dengan masyarakat. Kita ni kadang-kadang nak kata, wah apa dia? Sampai tu. Tapi sekarang saya boleh katakan hampir ke semua ketua polis daerah, kita cakap tentang OCPD lah, semua banyak yang muda-muda, banyak yang berpelajaran tinggi, banyak yang berfikiran terbuka, banyak yang boleh menerima teguran, pandangan dan sebagainya. Saya yakin kita PDRM tidak kekurangan dalam bab tu. Cuma of course dalam perjalanan tu, of course orang kata bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Cabaran akan selalu ada. Laut mana yang tidak bergelora. So tugas kita adalah menjadi mata dan telinga polis. Kalau tak betul, kita sama-sama tegur. Kalau rasa tak boleh makan, laporkanlah. Kita ada jeeps, kita ada SPRM,
Kita ada pelbagai Biro Aduan Awam pun kita ada Syarif Kadir, boleh post dekat Syarif Kadir. Abang Syarif tolong bawa. Yalah, kadang-kadang tuan-tuan tak tahu nak ke mana. Tempat saudara, depan ni balai polis. Sebelahnya tu kedai judi, sebelahnya rumah urut. Okey. Saudara ni isteri, suami ni lebih banyak di rumah urut daripada di rumah sendiri. Jadi nak report ke balai, saudara tak percaya, PM Syarif Kadir. Tolong dia selesai. Jadi Syarif Kadir boleh sampaikan kepada... Saya nak ambil peluang ni beritahu. Kalau tuan-tuan perempuan ada masalah dengan pegawai atau anggota polis, tuan-tuan boleh saja pergi ke Bukit Aman, pergi dekat kaunter kat bawah tu, tukar pas, kata nak pergi ke jeep, dia ada memang kaunter dia. Untuk orang public, untuk buat, kalau tuan-tuan rasa tak payahlah viral kan dia tanya beras saya siapa, saja nak cari publicity, masuk dan buat laporan je. Kan? Jangan kata Bukit Aman ni eksklusif untuk orang Bukit. No. Kan, saya hari-hari kadang-kadang saya pergi ke Bukit Aman, saya nampak ada public yang pergi sana, bagi je beritahu bahawa saya nak perlu ke kaunter. Dia orang akan beritahulah untuk buat aduan mengenai salah laku anggota polis. Kan, syarat kita tak bolehlah hanya sepatah dua perkataan saja. Bila nak cerita tentang pertuduhan dan dakwaan ni, kena dah ada bukti. Ni nak buat apa saya awak tak puas dengan nombor ni, dia kenip mata saya, lepas tu dia buat momok, tak boleh lah. Mesti ada waktu bila kejadian pelakuan kelucahan, rasuah atau apa. Dia tak payah viral kan tuan-tuan, sebab tuan-tuan akan mencetuskan lebih banyak kekacauan. Hingga last kali orang menyampah tengok tuan-tuan perasan polis mengorak tuan-tuan. Tuan-tuan keluar dalam story tu untuk tuan-tuan dipuji, kau cantik, lepas tu dah polis tu mengorak kau, lain tuan-tuan kena maki, kena kecam. Jadi ikut Syarif dia buat laporan ya. Kalau saudara ada maklumat jenayah apa semua tu, ikut saluran dia. Saya rasa zaman kita viral untuk tujuan memalukan polis, patut kita berhentikan. Kita pun dah tahu, kata banyak yang Syarif pun cakap dia 20 tahun jadi polis, banyak dah polis melangkah ke depan. Kita dah dapat pasukan yang kita rasa yang kotor dah kita keluarkan daripada tandan. Yang ada sekarang ni adalah yang elok aja. Jadi kita ambil lah peluang ni untuk sama-sama memberi sokongan kepada pasukan polis. Jadi akhir kata daripada Syarif, bagi mereka yang nak log kena tunggu sambungan sesi, kerana saya tak mau tahan Syarif lama ni. Syarif sedang menanti jamuan saya pula selepas dia dah tentulah jamuan dekat hotel tamu Kampung Baru tadi tu. Kita promote lah hotel tamu Kampung Baru sikit kepunyaan Bumi Putra. Kita. Apa dia buffet? Buffet. Aku tak ada orang jemput lagi dia. Apa best buffet dia? Masakan Melayu Manal. Dah nama owner pun Melayu. So kalau jenis suka masakan Melayu ni datang ke hotel tamu lah. Kampung. Masakan kampung. Masakan kampung. Apa semua tu? Rebung apa semua ada? Semua ada. Just name it. Tapi berapa rate tu saya pun tak ni, tapi tak apa, boleh contact website dia orang. Saya tengok antara tamu Kampung Baru. Itu kami recommend free tuan-tuan, sebab ini adalah perniagaan Bumi Putra Melayu juga. Bagi mereka yang ingin ni. Okey. Saudara, terima kasih bagi mereka yang nak lock topi. Masih laju lagi? Ya, 80. Masih lagi orang scroll untuk lock. Jenuh Syarif nak cerita apa ni? Isu bodyguard kena. Bodyguard kena pukul. Syarif bukan dia tuan-tuan. Saya dah check dah tadi belakang dia, bukan dia. Tak ada balok. Bukan Syarif yang dipukul tuan-tuan. Saya dah check tadi. Saya sampai saya dah turun buka baju dia. Saya pun ada perasan ingat dia, tapi bukan dia tuan. Saya risau satu benar. Kita ni dalam apa jua keadaan, emosi akhirnya akan membunuh diri. Betul. Dalam kes pengawal keselamatan tu, dah 4 orang tak silap saya telah ditangkap. 4+1. Yes. Dia punya ketua dah ditangkap, dia dah ditangkap. Tukang rotan pun dah ditangkap. Apa semua. Okey, jadi yang dia akan, benda ni akan jadi lebih masalah kalau kita meletakkan emosi di tahap pertama. Apa yang kita nak? Kita nak tindakan. Okey, polis dah ada tindakan. Apa lepas ni kita nak? Kita nak mereka ni di-charge di mahkamah. Okey, insya-Allah lepas dah ambil tindakan ni, dia akan di-charge di mahkamah. Jadi kalau sampai satu peringkat, sampai nak kepung, kelang apa semua ni, saya rasa benda tu tak perlu. Janganlah melampau-lampau. Kelang tu bukanlah orang kata kota gangster. Adalah gangsternya, mana-mana tempat pun ada. Tapi tak perlulah sampai nak kepung kelang, nak kepung IPD apa semua kan mana-mana tempat pun mesti ada gangster apa semua ni. No issue on that. Jadi saya rasa kita beri, kalaulah polis ni tak nak bertindak, tak adalah hari pertama pun dah ditangkap dah. Ya, betul. Maknanya bila dah viral ni, yang IPD Dangwangi dah buat tangkapan, IPD Kelang Selatan ni pun dah buat tangkapan, Kelang Selatan pun dah buat kan
Sekali dengan cuci habis. 100 jongkong emas berjuta. Yang kita marah dia pukul belakang tu, kayu tu. Yang polis buat siasatan sampai habis dengan jongkong emas, dengan duit apa semua. Maknanya polis telah buat ekstra. Daripada sekadar laporan pukul tu, polis dia buat siasatan ekstra sampai dapat tangkap pecah kegiatan dia, duit, rampas jongkong emas apa semua. Jadi kita kena beri peluang pada pihak polis, dan kita jangan ambil peluang ini untuk seolah-olah mengandaikan bahawa Kelang tu dah tak selamat dah. Memang betul Kelang ni tinggi juga kadar jenayahnya, especially on gangsterism apa semua, tetapi bukanlah ia sampai tak boleh terkawal. Kan, kalau kita tengok dalam kes-kes kebelakangan ni, dah tempoh 5 tahun ni, apa yang kes besar sangat pun. 1, 2 dan itu semua dah diselesaikan, dia ditangkap, ada yang dibuang daerah, ada yang sosma, ada yang pakai gelang kat kaki apa. Maknanya tindakan tu sentiasa ada. Kalau rasa tak puas hati, itu saya kata banyak saluran. Kita ada Biro Pengaduan Awam, kita ada JIPS Bukit Aman, sekarang ni pula ada Facebook, ada apa. Boleh saja. Kan so janganlah sampai dalam kes bodyguard 2 orang ni kita seolah-olah mengandaikan perkauman, seolah-olah IPD Kelang Selatan dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Kelang dikuasai oleh gangster. Gangster apa semua. Kita mewujudkan satu benda yang tak betul dan tak pasti. Ini akannya memburukkan keadaan. Untuk alert kawan-kawan, kita kena bantu orang-orang bangsa kita, itu okey. Itu no problem. Untuk alert supaya kita kena sentiasa bersedia, itu okey. Tapi janganlah sampai ke peringkat kita cuba mengandaikan Kelang sebagai satu kawasan yang teruk sangat. Itu je pesanan saya lah. Betul. Ya. Okey. Saya terpaksa stop. Bagi mereka yang nak lock, you kena masuk balik selepas ni. Ada 100 dah topi 90. Saya bagi seminit 2 je untuk lock. Jangan risau tuan-tuan. Topi ada 200 masuk lagi lepas ni. Saya tunggu sampai 100 lock je. 100 lock saya akan stop. Okey, now lock sebab 90 lebih dah. 100 saya akan stop. Apa dia? Ni kawan-kawan ni yang menyanyi lagu Back 333. Tak ada kawan kita pun tak terlibat dengan video tu tuan-tuan. Saya dan Syaril ada di offer untuk buat video tu, lagu raya Back 333. Tapi dia suruh kita menari mana boleh. Itu masa tu sebab dia ada masa dia hantar dekat saya dengan Syaril, dia punya tu ada rap Back 333. Itu kami tolak. Tolaklah. Kita zaman Majais. Kita Majais. Kan. Kalau kecanduan judi 2 kilau. Tapi dia hantar tu saya rasa susah juga, tapi tak apalah, kan Syaril ada. Saya tak ada pandangan apa-apa tuan-tuan. Tangkapan dah dibuat. Kita sedih sikit kes ni. Sebab apa kes reman dia orang ditolak. Reman dia orang ditolak. Tapi nasib baiklah, maknanya dia orang kes nasib baik kerana reman dia orang ditolak. Kan? Kalau ikut tu polis nak reman tu. Tapi dah mahkamah pagi tadi menolak reman lah. Tapi saya rasa pengarah dan penerbitnya direman. Ya, pelakon dilepas reman. Tapi pengarah dan juga penerbitnya ditahan reman. Kerana pelakon mempunyai alasan untuk diberitahu kepada mahkamah bahawa mereka berasa terpedaya. Dia rasa terpedaya je. Jadi pelakon semua dilepaskan. Lepas 70% rakaman baru rasa terpedaya. Baru tahu kena sebut judi tu. Tapi kita dapat awal. Kami tolak tuan-tuan. Kami tolak sebab rap tu tak sesuai. Sebab Syaril dalam rap tu pula Syaril diminta buat gaya apa ni yang ulat tu. Break dance. Saya okeylah buat flip tu. Memang tu kebiasaan saya flip tu. Jadi tak ada apa kita boleh komen. Cuma saya kata tindakan dah diambil. Yang kita nak sekarang adalah orang yang di belakang tu. Siapa di belakang Back 333 tu. Tak cukup sekadar pelakon dia. Tak cukup sekadar pelakon. Kalau kita charge pelakon dan kita charge pengarah je, kita tak charge orang menjadi mastermind di belakang. Sebab dia juga adalah satu sindiket judi tu. Kita tunggu, saya ingat sehari 2 kita akan dapat pencerahan. Tapi saya menganggap kata Magistrate telah membuat keputusan yang budiman kerana itu adalah 6 orang Islam yang berpuasa. Mereka masih muda dan saya fikir sangat naif jadi magistrate lepas dan tunggu saja kalau kena cas dia naik mahkamah tapi tidak direman. Tapi keputusan magistrate untuk mereman 2 orang yang bukan Islam yang terbabit dengan video ni adalah betul. Kerana dibebaskan dia akan meningkatkan kemarahan orang Islam kerana video dia dah lepas 2 pula tu. Dengan dirilis dengan menggunakan platform di luar negara. Jadi itu saja yang boleh saya update pada saudara. Topi dah sampai 100 lah. Lagi 2 je saya akan tutup sesi ini dengan mengucap ribuan terima kasih kepada Syaril Kadir kerana sudi datang, kerana berkongsi banyak dan juga 1,400 orang tertinggi dalam sejarah tahun ni. Saya rasa kita tak capai 1,400 tahun ni, Ril. Tahun ni itu menampakkan benar kita sayang pada PJRM.
Betul. Kita sayang bukanlah kerana bukanlah topik ni menarik, tapi nampak bahawa rakyat concern tentang PDRM, rakyat nak pegawai dan anggota kita bekerja tanpa ada gangguan. Ini yang penting. Kita dah tak mau tengok macam drama Tamil, filem Tamil. Seorang ketua polis dapat arahan dia punya telefon. Lepas tu ada menteri pula masuk campur. Menteri masuk dengan kain putih ni. Kita tak mau macam tu. Lepas tu anggota polis tu pula terpaksa berlawan bersendirian, elak peluru pistol apa semua. Itu kita tak mahu negara ni menjadi seperti filem Tamil. Betul tu Syarif, ayat yang paling tepat. Saya rasa kenapa topik kita malam ni penting, kerana orang ramai mahu polis menjalankan kerja tanpa fear and favor. Betul. Saya terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan kerana kami dua orang pun, saya pun dan Abang Nal dan kru-kru garasi pun percaya bahawa polis kita masih lagi berada di landasan terbaik. Tetapi pada masa yang sama, kita sebagai masyarakat pun kena sokong, kena bantu. Betul. Jangan bantu viral bila ada fitnah aja tuan-tuan. Tuan-tuan cepat je duk pergi up. Dah kesian 4 orang tu. Sekarang jawab tu semua yang cemas tu, yang mana buat komen-komen yang buat khas page khas untuk memburuk-burukkan orang tu. Jawab kau orang tu dah lapor polis tu. Keempat-empat tu dah buat laporan polis. Berarti siapa yang berada dalam rantaian memfitnahnya sekarang akan menanggung beban selain daripada yang Mac tu ditangkap tu. Okey. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lepas sesi ni. Saya ingat tepat pukul 12 kita akan mulakan, sebab saya nak teman Syahrir makan malam sekejap. Tuan-tuan berehatlah sekejap. Minum-minum teh. Kita akan jumpa 12 malam ni. Terima kasih banyak pada Syahrir Kadir. Dan terima kasih banyak pada yang masuk malam ni. Terutama saya percaya ni adalah trafik baru daripada Facebook Syahrir dan juga yang lain yang concern bila tengok tajuknya adalah PDRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.